أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدأ به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Patutkah sesudah mengaku dan menerima perjanjian itu, yakni orang-orang ahli kitab yang bertemu dengan nabi-nabi mereka yang berjanji dalam ayat yang terdahulu, patutkah mereka mencari lain daripada agama Allah, Islam, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi Musa dan Isa dan sekalian Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka. Dan kepada Allah jugalah kami berserah diri, yakni Islam. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada sesuatu kaum yang kufur engkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpakan oleh laknat Allah dan malaikatnya serta orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka, dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kufur dan engkar itu, serta membaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi maha mengasihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, dan tidak sekali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebuh dirinya emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu, bahagian akhir mengatakan Nabi-Nabi, khususnya Nabi-Nabi Bani Israel,
termasuk Nabi-Nabi yang tidak Bani Israel, memberitahu kepada umat dan pengikut akan zahir Nabi akhir zaman. Dan meminta sahabat-sahabat yang setia kepadanya yang ada bersama supaya berjanji. Bila mari Nabi akhir zaman ni beriman, tolong dan berjuang bersama dengannya. Ada perjanjian disaksikan oleh Allah. Mereka yang mengkaji perbandingan agama mendedahkan dalam kitab-kitab suci agama ni disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja agama samawi, Yahudi dan Kristian, termasuk agama yang tidak samawi, agama Hindu, agama Buddha, agama lain pun ada sebut tentang zahir Nabi akhir zaman. Mungkin agama itu asalnya dibawa Nabi-Nabi, kemudian diselewengkan yang tidak samawi ini. Yang samawi ini nyata ada kitab suci, diubahnya kitab suci, dipindahnya kitab suci itu, diselewengkan. Itu penyelewengan yang berlaku. Tuhan bertanya, apa ghayra dinillahi yabghun? Adakah mereka mencari, mereka menuntut, mereka berpegang kepada yang lain daripada agama Allah, lain daripada Islam? Istinkar, istifham istinkari. Pertanyaan mengengkarkan perbuatan. Allah Ta'ala tanya, adakah patut mereka cari agama lain pada Islam? Padahal mereka dah berjanji nak ikut Nabi yang zahir di akhir zaman ini. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan kepadanya menyerah diri sesiapa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk langit dan bumi Islam, menyerah diri kepada Allah. Makhluk langit, malaikat, bulan, bintang, cakrawala, matahari, awan yang berawak di atas, berlapis-lapis. Semua makhluk ini Islam, menyerah diri kepada Allah. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut tempat yang Tuhan tetap. Itu Islam. Serah diri pada ketetapan Allah. Walakum qaddarnahu manazil hatta akhirkan udunul qadim. Bulan kami tetapkan, kami qadarkan peredaran dia. Daripada bulan purnama, bulan sabit, bulan purnama. Tuhan tetap. Begitu juga bintang-bintang cakrawala. Yang jumlahnya macam pasir, lebih pada pasir, wallahu alam. Tak berlagu antara satu sama lain. Awan-awan yang ada di langit mengandungi di dalam air-air yang banyak, terlalu banyak bila turun sampai banjir, tenggelam, topan. Banyaknya air tak jatuh lagi Tuhan tak suruh turun. Turun di mana? Mengikut perintah Allah. Itu mana Islam, menyerah diri. Itu makhluk di langit, makhluk di bumi pun sama. Ada binatang hidup dalam kawasan air masin, tak keluar kawasan itu. Kawasan air tawar, tak keluar kawasan itu. Kawasan udara ni, tak keluar kawasan itu. Pokok itu juga. Pokok hidup kawasan paya, hidup kawasan ni. Itu makna menyerah diri pada peraturan Allah. Termasuklah manusia. Mestilah menyerah diri pada Allah. Manusia makhluk juga. Tawa'an secara patuh. Wa karhan secara tabi'i, tak patuh. Terpaksa, kena ikut. Macam kita menyawa. Menyawa ni orang Islam pun nyawa, kafir pun nyawa. Menyejuk nyawa ni, menyejuk udara, pernafasan, tak kira Islam kafir, ini ketetapan Allah Ta'ala. Sama ada ta'at atau ta'at pun, kena ada pernafasan. Itu peraturan Allah. Karhan, mesti. Tak kira sama ada manusia, binatang, hak jenis ada kehidupan, begitu. Ataupun tawaan secara ta'at, taklif. Dia beban. Ini perintah, ini perintah. Nak buat tak? Pilihlah. Itu pada makhluk yang ada akal macam manusia. Wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya, kepada Allah mereka dikembalikan. Iaitulah berlakunya kiamat. Kembali kepada Allah Ta'ala. Dibicarakan kepada Allah Ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatmu, katakanlah,
Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, beriman, percaya apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quranul Karim. Kami percaya pada Quran, percaya pada Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Isa wa Yaqul asbat, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anak cucu Nabi Yaqub yang menjadi Nabi dan Rasul. Wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim, dan apa dikurniakan kepada Musa dan Isa dan Nabi-Nabi daripada Tuhan mereka. Menunjukkan semua Nabi-Nabi ini adalah Islam. Tak ada Nabi Kristian, tak ada Nabi ikut agama Yahudi. Dia bangsa Yahudi, agamanya Islam. Islam salah satu agama. Nabi-Nabi sejak Nabi Adam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Bukan Nabi Muhammad saja Islam. Nabi-Nabi lain pun Islam. Rukun akidahnya sama. Syariat dia beza antara satu sama lain kerana berbeza masa, berbeza masyarakat, berbeza tempat. Rukun sama. Jadi semua Nabi-Nabi adalah Islam. Islam belaka Nabi-Nabi. Tak ada Nabi. Nabi Yusuf bukan Kristian. Nabi Musa bukan agama Yahudi. Dia bangsa Yahudi. Bangsa Bani Israel. Agamanya Islam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Dan kita kena beriman pada semua Nabi-Nabi ini. Kita orang Islam, kalau tak percaya pada Nabi-Nabi, kafir. Orang Kristian tak percaya Nabi Yusuf. Nabi lain tak percaya. Yahudi percaya Nabi dia. Nabi lain tak percaya. Kita percaya Nabi Muhammad, kita percaya. Nabi Yusuf percaya. Nabi Musa kita percaya. Ada satu cerita yang menarik. Al-Khatib Abu Bakar Al-Baqillani. Dia ditugaskan oleh Khalifah sama-sama Abbasiyah supaya jadi wakil bertemu dengan Raja Rom. Raja Rom ni, kita tahu dah orang Islam tak boleh rokok, mereka semayang dia. Jadi pas singgah sana dia tu, dia buat pintu gerbang. Saja buat rendah. Buat rendah, jadi bila pergi kena tunduk lah. Dia nak kena Abu Bakar Al-Baqillani dengan rombongan dia. Dia siapa? Abu Bakar ni tengok. Dia tengok-tengok, dia paling punggung dulu. Dia tunduk ke punggung dulu. Cerdik. Mama Abu Bakar ni memang cerdik. Punggung dulu. Duduk. Duduk atas kursi raja selalu. Lepas tu, orang nak kena dia. Antara banyaklah ceritanya panjang. Ada soalannya, mengapa kamu orang Islam boleh kahwin dengan orang puan ahli kitab? Kami tak boleh kahwin dengan orang puanmu. Oh, Abang kata begini. Sebab aku percaya Nabi Isa. Aku percaya daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Aku percaya ke Nabi. Bukan Muhammad saja. Kalau mu percaya ke Muhammad juga, mu boleh kahwin dengan orang puan aku. Pandai dia jawab. Mu percaya sebahagian Nabi, mu tak percaya. Aku percaya belaka. Sebab tu orang tu, orang puan aku boleh kahwin dengan orang lelaki, aku boleh kahwin dengan orang puan. Orang lelaki pun boleh kahwin dengan puan aku sebab mu tak beriman ke Muhammad. Jawab, senang jawab. Jadi kita beriman dengan semua Nabi-Nabi. Dan Rasul-Rasul tak sah iman kalau tak beriman dengan Nabi-Nabi, mana-mana Nabi-Nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tak beza iman kita dengan Nabi-Nabi ini. Wa nahnu lahu muslimun. Dalam keadaan kami adalah orang Islam. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menuntut, yang mencari, yang mengikut, yang menganut lain pada Islam, saya dia tidak diterima oleh Allah. Tuhan, Allah tak terima. Kerana inna dina indallahi al-Islam. Din si Allah Islam saja. Semua Nabi adalah menganut Islam. Maka barang siapa yang cari lain pada Islam, ikut lain pada Islam, Tuhan tak terima. Ikut Islam dalam semua perkara.
Bukan sahaja dalam akidah, termasuk dalam syariat, dalam akhlak. Semua sekali, sempurna. Jangan pula akidah ikut Islam, sembahyang ikut Islam, politik tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, ikut Kristian, ikut macam-macam. Tak bolehlah ikut Islam lah. Barang siapa yang cari lain pada Islam, tu hang tak terima. Kita puasa tak ikut Islam, puasa tak sah. Haji tak ikut Islam, haji tak sah. Zakat tak ikut Islam, zakat tak sah. Cuba baca syarat sah semayang dalam kitab fiqh. Yang pertama Islam, syarat sah. Lepas tu ada wudu, ada bagai-bagai. Syarat sah zakat yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah nikah yang pertama Islam. Islam ni syarat yang pertama. Dia terima semua amalan. Semua amalan yang tak menepati Islam, Tuhan tolak. Tuhan tak terima. Man ahdatha bi amrina hadza ma la minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara baru lain pada Islam dalam urusan kami, ditolak, dia tidak terima. Barang siapa amalan tak menepati Islam, ditolak oleh Allah Taala. Islam syarat yang pertama. Barang siapa yang tak ikut Islam dalam agama, dalam cara hidup dia, falan yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya. Tak diterima daripadanya. Tuhan tak terima. Bahawa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di hari akhirat. Yang rugi ini tak boleh masuk syurga. Jawab dia ke neraka lah. Jadi syarat yang pertama ialah Islam. Macam mana kita nak samakan Islam dengan agama lain? Masalah kita terpaksa orang masuk Islam, itu cerita lain. Masalah kebebasan beragama, itu cerita lain. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi kita mesti ingat, Islam saja agama yang Tuhan terima. Lain pada Islam, Tuhan tak terima. Barang siapa nak ikut Islam, ikut, tak mau ikut, sudah. Tapi mesti tahu, hanya Islam saja yang Tuhan terima. Lain Tuhan tak terima. Akhirnya Tuhan pelak kepada golongan ahli kitab yang berjanji tadi, tapi tak ikut Islam. Wallahu a'lam.